Selamat pagi murid-murid yang cikgu sayangi sekalian. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, kepada sesiapa yang masih belum subscribe channel Cikgu Talha, bolehlah berbuat demikian supaya kamu tidak ketinggalan dengan video cikgu yang akan datang. Untuk pendidikan moral tahun 2 minggu ini, iaitu minggu yang ke-35, kita akan belajar unit 14 bertajuk toleransi sesama ahli keluarga bahagian yang kedua. Standard pembelajaran kita pada kali ini ialah 14.3, menghuraikan manfaat bertoleransi terhadap ahli keluarga. 14.4, melahirkan perasaan apabila dapat bertoleransi terhadap ahli keluarga. Baiklah murid-murid, marilah kita melihat buku teks muka surat 99. Kita lihat peta dakap toleransi dalam keluarga. Kita baca dalam kotak tu, Suresh yang bertoleransi. Bagaimana cara Suresh bertoleransi? Yang pertama, Suresh ni bertolak ansur. Yang kedua, Suresh kawal diri, tidak gelojoh, tidak terburu-buru, tidak gelabah, kawal diri dia. Dan sabar. Sabar ni sangat penting. Sabar, relax. Jangan buat satu tindakan yang tergesa-gesa. Sabar, kawal diri. Walaupun perkara yang kita hadapi tu kita tidak sukai, kita tidak suka, tapi kita kena sabar. Fikir. Nak bertindak tu fikir. Baik buruknya fikir. Tak apa, kita mengalah. Tak apa. Ada masanya mengalah tu perlu dilakukan. Tolak ansur. Inilah bertoleransi ni. Dan bukan setakat kita saja yang kena bertoleransi, kawan pun kena bertoleransi. Barulah hidup tu boleh aman dan bahagia. Kalau satu pihak saja, awak saja seorang bertoleransi, saya pula tak bertoleransi, pun tak jadi. Saya bertoleransi, awak tak bertoleransi, pun tak sempurna. Jadi dua-dua kena bertoleransi, barulah jadi. Jadi apa? Jadi bahagia. Okey, kebaikan bertoleransi terhadap keluarga. Hubungan akan mesra. Kalau cakap tu seronok aja. Hubungan tu jujur. Masing-masing jujur. Tak ada nak sembunyi-sembunyi. Macam tak kenal pula kan. Walhal keluarga tanya, kakak dapat duit tu 50 dari mana tu? Adalah. Tak nak bagi tahu. Beritahulah. Ni ayah bagi hadiah sempena hari jadi. Contohnya kan. Cakaplah beritahu. Ini tak. Adalah. Rahsia. Tapi kalau dengan kawan, bukan main. Cerita. Orang tu tak tanya pun. Tahu tak ayah aku? Bagi aku hadiah ni. Tapi dengan adik-beradik tak nak bercakap. Itu tak betul. Sepatutnya dengan adik-beradik lah kita kena lebih lagi baik. Berbanding dengan kawan-kawan kat luar. Sebab nanti bila apa-apa masalah yang berlaku pada diri kita, orang yang akan menolong kita ni ialah adik-beradik kita. Orang luar tu tak ke mana pergi. Okay. Hubungan mesra. Tiada perselisihan faham. Kalau ada perselisihan faham, mudah diselesaikan dengan melalui perbincangan, melalui muafakat, tolak ansur. Kalau ada apa-apa benda-benda yang berlaku, salah faham antara keluarga, ada selalu biasa ni selalu salah faham. Salah faham. Sebenarnya taklah macam tu, tapi dia ingat macam tu. Dia salah faham. Keluarga bahagia. Kalau
Suresh ni dia bertoleransi, keluarga dia pun bahagia. Okey, kemudian yang perkara yang kedua iaitu perasaan. Apabila kita bertoleransi perasaan terhadap keluarga, perasaan apa? Hati gembira, puas hati, bangga. Kita bangga dalam diri kita sendiri. Itu semua adalah aura-aura positif. Kalau kita ada benda-benda ni, hati gembira, puas hati ni, kita pun sihat lah. Sihat dari perasaan kita sihat, badan kita sihat, otak kita sihat. Kalau sebaliknya negatif, hati susah, cepat tua lah. Tak puas hati hati marah. Saya tak puas hati. Mana adil? Tak puas hati. Kan jantung pun duduk. Mata pun merah, ya kan? Tak puas hati, marah. Jadi itu pun, dari badan kita pun nanti tak sihat. Cepat tua. Okay, bangga. Bangga tu perasaan kita besar, kita rasa besar diri kita. Tu kita, benda tu ada dalam diri kita. Kita seronok, kita bangga. Tak salah bangga. Tapi janganlah berlebih-lebihan bangga tu. Tak salah bangga. Kamu berjaya dapat nombor 1. Ibu dan ayah bangga. Ni anak aku. Bangga. Seterusnya, kita akan lihat aktiviti. Bukan tugasan. Tugasan lain. Tugasan ni kat ujung. Ini aktiviti yang kita akan buat bersama-sama. Lengkap peta di bawah tentang kepentingan mengamalkan sikap toleransi terhadap ahli keluarga. Kepentingan mengamalkan sikap toleransi terhadap ahli keluarga. Apa kepentingan dia? Kepentingan ialah dia tadi meningkatkan hubungan silaturahim sesama ahli keluarga. Maksudnya, hubungan kamu antara ibu dan ayah, adik-beradik, datuk nenek, sepupu, keluarga itu semakin meningkat, semakin tinggi, semakin rapat. Hubungan tu semakin rapat. Kalau kamu mengamalkan sikap toleransi, sikap tolak ansur, sikap sabar, hubungan silaturahim, kekeluargaan, akan semakin rapat. Kemudian dapat mewujudkan sikap sabar dalam ahli keluarga. Sikap sabar, masing-masing nanti bila kita bertoleransi ni, keluarlah sikap sabar. Tak ada sabar ni lawannya tak sabar. Lawannya kelang kabut, lawannya nak marah aja. Itu. Tapi kalau ada sikap sabar, itu baguslah. Kita pun nakkan orang lain sabar kan dengan kita. Contoh, kadang-kadang ayah nak bawa pergi jalan, kita terlewat sikit, sakit perut, dah nak cepat ni. Tapi kalau kamu nak macam mana? Nak ayah kamu marah-marah ke? Cepat. Ataupun sabar, tak apa, relax. Teruskan pelan-pelan, pergi toilet tu pelan-pelan. Jangan gelojok. Tak apa, ayah tunggu. Nak macam tu ke? Ataupun nak cepat. Kamu nak buang yang besar pun, alamak, tak ada semangat. Nak macam tu. Jadi nanti mewujudkan suasana sabar dalam keluarga. Seterusnya, dapat mewujudkan mengelakkan berlakunya pergaduhan. Mengelakkan pergaduhan sesama ahli keluarga. Ini kita pun selalu juga dengar kisah-kisah adik-beradik, bukan sekadar adik-beradik, anak dengan ayah pun, anak dengan ibu pun nak bergaduh juga. Nak bergaduh juga, pelik betul kan. Perjalanan pelik, nak buat apa gaduh-gaduh. Tekanan, masalah. Manusia ni kan banyak masalah. Jadi bila ada masalah, hidupnya tertekan. Bila hidupnya tertekan, maka keluarlah dari itu sikap-sikap dia. Kalau dia tu seorang yang daripada awalnya toleransi, awalnya sabar, dia akan sabar. Tapi kalau sikapnya memang dalam tu tak masukkan lagi, tak belajar moral, kan?
ada dalam tu, tak ada sikap tu, keluar marah lah, keluar apalah. Akhirnya ada yang menghasut kita supaya buat yang benda-benda yang tak elok. Itu ya. Itu pentingnya pendidikan moral untuk kita belajar, ya. Mengelakkan berlakunya pergaduhan. Okey, seterusnya memupuk sikap bertimbang rasa sesama ahli keluarga. Memupuk sikap bertimbang rasa. Bertimbang rasa, belas kasihan, apa ni, kita punya rasa tu kita janganlah asyik nak pentingkan diri kita sendiri je, nak kita rasa kita je, nak kita betul aja, nak kita dapat aja, orang lain lantaklah kau dapat ke tak dapat. Janganlah macam tu. Okey, nota ni cikgu akan letakkan dalam blog cikgu akan letakkan dekat bahagian description bahagian bawah tu, link untuk ke blog cikgu. Nota tu cikgu akan letakkan di situ. Boleh tengoklah nota ni balik. Kalau tak tahu nak macam mana nak tengok balik kan, nak tengok ni dah, ataupun nak tengok video ni dekat dalam blog cikgu akan letakkan dekat situ. Tak payah masuk dekat YouTube, boleh juga. Itu aktiviti yang pertama. Ini dah apa ni, 14.3 ni. Ini masih lagi 14.3, masih lagi manfaat, bertoleransi. Okey, warnakan love pada penyataan yang hati, warnakan hati pada penyataan yang menunjukkan manfaat bertoleransi terhadap ahli keluarga. Mana? Kalau tidaklah. Kalau ya, warnakan. Tapi untuk kita ni, cikgu akan tanda right saja mana manfaat bertoleransi. Tiada pergaduhan dan perselisihan faham. Kalau kita bertoleransi, maka tiada benda tu. Betul ke salah? Betul ke salah? Ya. Jawapannya ni betul. Betul. Dia terus mana? Betul. Kemudian boleh meminta bantuan pada setiap masa. Keluarga bahagia dan sejahtera. Betul? Keluarga kita akan bahagia dan sejahtera. Menjauhi perasaan buruk sangka. Ini betul? Menjauhi. Masalah dapat diselesaikan. Betul? Waktu petang main gelongsor. Amalkan toleransi dan tolak ansur. Sedapnya pantun kakak. Pantun rupanya. Waktu petang main gelongsor. Amalkan toleransi dan bertolak ansur. Pantun dua kerat. Sedapnya pantun kakak. Kalau dibuat lagu lagi bagus. Okey, seterusnya. Ini dah mula masuk kepada perasaan kita. Perasaan. Apakah perasaan saya, perasaan kamu apabila dapat bertoleransi terhadap ahli keluarga berdasarkan situasi yang dinyatakan? Okey. Perasaan. Dibagi situasi. Saya dan kakak tidak berbuat bising semasa adik sedang tidur. Macam mana? Apa perasaan kamu setelah kamu buat sikap baik? Perasaannya ialah tu dekat sini lah. Okay. Biasalah perasaan yang baik ya, yang menyeronokkan, gembira. Saya akan berkongsi barang mainan dengan sepupu sekiranya mereka datang ke rumah saya. Apakah perasaan kamu? Gembira juga. Tak apa, sama pun tak apa. Gembira. Takkan rasa tak suka. Kalau tak suka tu maksudnya
masih lagi dalam hati kamu tu sikap bertoleransi tu kurang. Jadi kamu kena tambahkan lagi. Buat latihan. Supaya bila kamu buat satu benda kebaikan tu, kamu akan gembira. Faham tak? Contohnya macam mana? Satu situasi lain lah yang menunjukkan gembira tu. Orang yang pemurah suka memberi. Dia kalau jumpa orang miskin, dia akan bagi duit. Ni RM50. Dia gembira. Tapi orang tadi pemurah, tapi orang yang kedekut ni, dia tak nak bagi duit. Dia kedekut, dia sayang duit. Dia bila dia bagi, dia, alamak, habislah duit aku. Macam tu. Perasaan gembira. Saya telah maafkan adik apabila dia telah menghilangkan buku cerita kesayangan saya. Kamu memaafkan orang, apa perasaan kamu? Perasaan puas hati. Kita bila dah maafkan orang tu, dah hati kita pun tenang, perasaan tenang. Saya telah membenarkan sepupu saya menggunakan basikal saya untuk pergi ke padang permainan. Itu perasaan apa? Semua sama je, gembira boleh, semua perasaan yang baik. Puas hati pun boleh, sama je. Okay, saya berasa kat sini boleh bangga lah. Lepas bagi basikal, bangga kita dah buat satu benda yang baik hari ni. Macam tu. Saya duduk di tempat, duduk belakang kereta kerana adik hendak duduk di hadapan untuk melihat pemandangan. Kadang-kadang adik ni dia suka duduk dengan ibu dekat depan. Tinggi sikit, pangku kan, duduk kat peha ibu tengok. Kemudian ibu peluk dia rasa seronok. Itu. Kamu dah besar takkan nak buat macam tu. Ngalah, duduk kat belakang. Dah tinggi dah. Jadi kamu pun rasa gembira. Gembira sebab tengok orang lain gembira. Itu betul tu. Gembira sebab tengok orang lain gembira. Baik, aktiviti seterusnya. Ini masih lagi tentang perasaan kita. Perasaan. Apabila kita melakukan sikap bertoleransi, dia sama je dengan sikap-sikap yang lain. Jika kesabaran, ketekunan, kerajinan, dia punya perasaan sama je. Gembira, dia tak banyak. Sama je. Cuma ulang. Susun huruf menjadi kata. Kemudian tulis perasaan kamu apabila dapat bertoleransi terhadap ahli keluarga. Tak payah. Dia lah tengok perkataan tu. Nanti tulis. Nombor 1. Kita pasti berasa apa apabila ahli keluarga saling bertolak ansur. Sebelum cikgu lupa, kita menggunakan PDPR ni, medium secara dalam talian ni, tak lama lagi akan berakhir. Kita akan pergi balik, kita akan bersekolah seperti biasa, bukanlah seperti biasa, bergilir-gilir, seminggu sekali. Jadi kita akan bersemuka, tak lama lagi kita akan bersemuka, kita akan jumpa tak lama lagi. Jadi tak tahulah cikgu dah buat YouTube ke tidak, tapi rasanya kalau dah bersemuka, cikgu tak buatlah YouTube. Tapi itu cikgu tak pasal lagi lah. Tapi biasanya kalau kita dah bersemuka, kita akan kita akan menggunakan buku. Jadi kita ada 2 kali lagi lah. Kali yang sekarang ni dan minggu hadapan hari Jumaat. Lepas tu 1 hari bulan 11, 1 November, kamu akan hadir ke sekolah. Tengok jadual lah nanti. Tengok jadual. Kita akan bersemuka masa tu. Okey. Jadi bawa buku, jangan lupa.
Buku tu bawa lupa, biar buku nanti kita tak ada buku ni tak boleh nak buat aktiviti. Boleh juga, cikgu boleh putus cipkan tapi bawa buku. Okey. Baiklah, nombor 1 tadi, kita pasti berasa apabila ahli keluarga saling bertolak ansur. Bertolak ansur, bertoleransi, bertolak ansur, samalah. Apa? Tu. Jadi jawapan tu gembira. Huruf-huruf dia kalau dia jadi gembira. Nombor 2, sikap toleransi. Sikap toleransi, bertolak ansur dapat melahirkan rasa sapu. Mana rasa sapu? Rasa puas hati. Puas puas hati. Puas hati dalam kalangan ahli keluarga, rasa puas. Puas macam mana? Rasa puas, rasa kenyang. Rasa kenyang lain. Dia dapat, bila kita dapat satu benda yang kita hajati, yang kita inginkan, kita akan rasa puas. Selagi tak dapat, selagi tu tak puas. Tak puas, nak juga dapat. Misalnya kamu nak beli basikal baru. Beli basikal baru, nampak gambar dia, cantik kan basikal tu, nak beli. Kamu usaha cari duit supaya kamu dapat beli basikal tu. Jadi, kalau kamu dapat, kamu akan puas hati. Dapat. Kalau tak dapat, tak dapat, tak puas hati. Yang ketiga, kita akan berasa bangga. Kita akan berasa bangga apabila dapat bertoleransi dengan ahli keluarga. Kita dapat berasa gembira, kita akan berasa gembira, bangga. Tapi yang sini sebab kita susun huruf, jadi jawapannya bangga. Tapi perkataan yang lain boleh juga, gembira pun boleh juga. Nombor 4, seluruh keluarga pasti berasa seronok. Ini sikap seronok dan bahagia apabila sentiasa bertoleransi. Yang kelima, sikap bertoleransi dapat melahirkan keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia. Ini yang paling penting. Sebab semua orang mencari-cari bahagia. Hidup bahagia. Bawah bahagia tu gembira, seronok, puas hati semua. Dia punya ibunya ialah bahagia. Hati seronok tu bahagia. Nak hidup bahagia, orang nak mencari tu. Cari kerja nak hidup bahagia, cari rakan, nak cari rakan kawan nak hidup bahagia. Jadi bila kita bertoleransi, kita dapat melahirkan keluarga yang bahagia. Kamu macam mana? Bahagia tak hidup? Dia tanya macam tu cikgu. Mestilah bahagia. Alhamdulillah. Mestilah bahagia. Kan? Dia kalau tak bahagia ni, macam-macam kita tak boleh buat. Susah hati. Nak tidur pun tak boleh. Susah nak tidur. Muka berkerut. Itu tanda-tanda orang tu tak bahagia lah tu. Okey, tak apa. Itu cerita lain. Okey, baiklah. Murid-murid, kita lihat yang ini. Untuk tugasan, kamu buat yang ini. Yang ini tugasan. Kan? Yang ni kamu buat. Muka surat berapa? Tugasan. Tengok buku. Mana buku aktiviti kamu? Ni kan. Ni kan buku yang kamu pakai kan? Kita tengok kamu buat muka surat. Yang tadi ni. Cikgu dah muka surat 74.
Nanti cikgu letakkan dekat brosur juga yang ni. Cikgu dah bincangkan tadi ni kat atas ni. Tadi cikgu dah jelaskan. Kamu tengok balik video. Lepas tu kamu tulis. Kalau tak ada pun kamu tengok aja jawapan tu bawah. Tinggal tulis saja. Tak banyak tugasan. Buat pelan-pelan sikit-sikit. Nanti lama-lama habislah. Okay. Nanti minggu hadapan kita akan belajar lagi. Sebab kita dah habis topik ni. Jadi nanti kita akan bila dah habis topik yang ini ya, kita akan mengulang kaji lah balik. Kita akan mengulang kaji balik. Mungkin kita akan buat soalan-soalan peperiksaan. Kita akan ulang kaji balik. Sebab kita punya ni sampai bulan Mac. Kita lama lagi kan. Jadi kita akan ulang balik. Untuk untuk menyegarkan pengetahuan kamu tu, mengingat balik. Jadi kita cepatlah. Jadi benda tu kalau dah ingat, dia masuk kat dalam otak kamu tu, otak kita semua lah kalau kita dah ingat. Jadi kalau jawab soalan tu mudah, macam tu. Tak apa, itu nanti kita buat kemudian lah. Okay lah murid-murid, sampai sini dululah pengajaran cikgu pada kali ini. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, dan tak lama lagi kita akan bersemuka. Cikgu pun tak sabar nak berjumpa dengan kamu ni. Tak bila cikgu jumpa ni, kamu dah besar dah. Dah lama sangat. Kan? Beberapa bulan kan? Tak kamu dah besar dah. Tengok, apa besar tinggi sangat ni? Tak adalah kan? Okay lah, kita akan jumpa lagi. Sekian. Bye.